Azam, penjawat awam diminta bersama-sama membantu melaksanakan pembangunan di negeri ini khususnya melalui Pelan Pembangunan Hala Tuju Sabah Maju Jaya SMJ. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata sokongan dan kerjasama penjawat awam penting bagi memastikan semua perancangan berjalan lancar demi manfaat rakyat keseluruhannya. Menurutnya, tanpa sokongan padu, semangat kekitaan dan setia kawan dalam kalangan penjawat awam adalah sukar bagi kerajaan merealisasikan program pembangunan yang dirancang. Dalam pada itu, Datuk Haji Ji berkata, di bawah Pelan SMJ, Sabah mencatatkan pendapatan RM5.449 bilion pada tahun lalu, angka tertinggi dalam rekod. Sementara daripada segi pelaburan asing, Sabah berjaya menarik RM4.4 bilion dalam tempoh separuh pertama tahun 2021. Datuk Haji Ji berucap merasmikan Majlis Sambutan Perayaan Solidariti Hari Raya Aidilfitri, Pesta Keamatan dan Gawai Anjuran QPEX di Kota Kinabalu. Mengenai majlis ini katanya, penganjurannya amat bermakna kerana menggabungkan 3 perayaan berbeza yang diraih pelbagai bangsa dan agama di negara ini. Ia secara tidak langsung menjadi wadah memupuk semangat perpaduan dan kerjasama erat dalam kalangan rakyat. Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK kini giat mentransformasikan perkhidmatan digital bagi meningkatkan keberkesanan sistem penyampaian dan pembayaran cukai secara dalam talian. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Abidin Madingkir berkata, langkah itu selaras dengan Hala Tuju Sabah Maju Jaya yang menjurus kepada kesejahteraan rakyat. Antara inisiatif DBKK ialah mewujudkan portal Vibrant KK City Gateway yang dilengkapi pelbagai info bandaraya Kota Kinabalu selain aplikasi mengenai hartana dan cukai dinamakan Proud. Kerana satu daripada cabaran yang dihadapi oleh bandaraya ialah mereka yang tidak mengupdatekan maklumat mereka, terutama sekali alamat-alamat mereka. Adalah sukar bagi bandaraya untuk mencari mereka ataupun memaklumkan mereka untuk membayar. Datuk Abidin ditemui media selepas merasmikan aplikasi Proud dan Vibrant KK City Gateway di Kota Kinabalu. Turut hadir Mayor Bandaraya Kota Kinabalu, Datuk Nurliza Awang Alip. Melalui aplikasi Proud, pengguna dapat mengakses maklumat pemilikan hartana dan mengemaskini alamat surat menyurat hartana berkadar. Dalam perkembangan lain, Datuk Nurliza memaklumkan pihaknya akan menyemak semula tata cara pengendalian anjing terbiar di kawasan bandaraya. Perbincangan akan diadakan bersama Jabatan Veteriner Negeri dan beberapa badan bukan kerajaan bagi mencari jalan terbaik termasuk menempatkan haiwan itu di tempat khas. Kami berpendapat perlu ada satu polisi yang lebih ada pindaan lah, ada perubahan-perubahan yang perlu kita buat sama-sama. Ya, itu dulu saya bagi information. Selepas mesyuarat, selepas ada persetujuan, kita akan keluarkan kenyataan akhbar. Perkembangan kes jangkitan penyakit tangan, kaki dan mulut HFMD di Sabah. Bagi Minggu Epidemiologi EPID ke-22 yang berakhir 4 Jun lalu, jumlah kes menunjukkan penurunan 27.17% iaitu 528 kes berbanding 725 kes pada minggu sebelumnya. Jumlah kumulatif kes HFMD negeri kini 4,604 kes. Menurut kenyataan Pengarah Kesihatan Negeri Datuk Dr. Rosnani Mudin, daripada jumlah itu sebanyak 91% kes berlaku dalam kalangan kanak-kanak berumur 6 tahun ke bawah. 5 daerah yang melaporkan jumlah kumulatif kes tertinggi ialah Tawau, Sandakan, Papar, Lahadatu dan Kota Belud. Pihak JKNS telah melakukan aktiviti kawalan dan pencegahan HFMD melibatkan pemeriksaan di 7,568 premis dan disinfeksi di 6,980 premis. Manakala 44 premis diarah tutup di bawah Akta 342 sehingga Minggu Epid ke-22. Setakat ini, tiada kes kematian akibat HFMD dilaporkan di Sabah. Dalam pada itu, Dr. Rosnani mengingatkan ibu bapa agar terus peka dan menghantar anak ke fasiliti kesihatan jika menunjukkan gejala seperti demam, ruam dan cirit-birit.
Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja di dalam Perkhidmatan Awam QPEX memohon kerajaan melihat secara serius 3 perkara diutarakannya iaitu gaji minimum RM1,800, kenaikan 2 tangga gaji KGT bagi penjawat awam sedia ada dan cadangan sistem saraan baharu bagi menggantikan sistem saraan Malaysia SSM. Menurut Presiden QPEX, Datuk Adnan Mat, tuntutan tersebut sangat relevan dan dibuat berdasarkan kepada keupayaan keuangan kerajaan. Untuk kerajaan menimbangkan struktur baru sistem saraan ini, yang kami juga telah cadangkan beberapa penambahbaikan, termasuklah gaji minimum RM1,800, termasuklah kenaikan gaji tahunan yang ditingkatkan, termasuklah kenaikan pangkat, termasuklah grade yang paling minimum hendaklah grade 19. Datuk Adnan bercakap kepada media selepas Majlis Perhimpunan desakan kenaikan gaji dan turunkan harga barang di Kota Kinabalu. Program bertujuan menyampaikan hasrat penjawat awam seluruh negara agar kerajaan menilai 3 perkara utama yang dikehendaki oleh kesatuan demi meningkatkan kadar pendapatan penjawat awam bagi mengimbangi kenaikan harga barang ketika ini. Dalam perkembangan lain, Ketua Menteri memberitahu kerajaan negeri mengambil maklum permohonan Persatuan Undang-Undang Sabah SLS memfailkan semakan kehakiman berhubung isu pemberian khas peruntukan 40% kepada Sabah di bawah Perlembagaan Persekutuan. Datuk Haji G dalam kenyataannya berkata kerajaan Sabah melihat inisiatif SLS daripada sudut positif yang tidak berpihak dan tidak berpolitik dalam kepentingan bersama aturan perlembagaan ketika Sabah terlibat dalam pembentukan Malaysia pada 1963. Jelasnya kerajaan Sabah telah dan akan terus bersungguh-sungguh menuntut hak 40% dan lain-lain hak serta kepentingan Sabah dengan kerajaan Persekutuan. April lalu, Sabah mengalu-alukan kenaikan 4 kali ganda geran khas kerajaan Persekutuan untuk Sabah daripada RM26.7 juta kepada RM125.6 juta mulai tahun ini dan melihatnya langkah yang baik untuk pembangunan Sabah. Semalam SLS mengemukakan permohonan semakan kehakiman itu yang difailkan firma guaman J. Marimutu and Partners yang menamakan kerajaan Persekutuan sebagai responden. Satu majlis makan malam sempena lawatan rasmi isteri Premier Sarawak, Puan Sri Jumaani Tun Bujang bersama rombongan ke negeri ini diadakan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu. Ia diserikan dengan kehadiran isteri yang di-Pertuan Negeri Sabah, Toh Puan Nurlidah Tan Sri RM Jasni serta isteri Ketua Menteri Sabah, Datin Sri Panglima Julia Salak. Majlis turut disertai para isteri Barisan Kabinet Negeri Sabah. Acara itu antara lain mengeratkan lagi hubungan dua hala sedia ada. Majlis diceriahkan dengan persembahan nyanyian daripada artis tempatan Sabah di samping persembahan tarian kebudayaan daripada suku etnik negeri ini. Turut diadakan pertukaran cendera kenangan antara kedua-dua pihak. Ya, baik. Demikian perkembangan dari Sabah setakat ini. Teruskan bersama pelbagai portal berita RTM. Kembali kepada Azam. Azam, silakan. Baik, terima kasih Anne dengan perkembangan dari Sabah.